Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa dhakkirna minhu ma nusina. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita rafa'kan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala di atas segala rahmat dan kurniaannya. Pada petang ini kita masih lagi diberikan peluang dan keizinan oleh Allah Ta'ala untuk dapat sama-sama kita menyambung kembali bagi tadabbur dan juga tafsir kita menerusi surah Al-Insan. Dan insya-Allah untuk petang ini kita akan menyambung semula. Ada sedikit lagi sambungan bagi ayat yang kelima, kemudian kita akan masuk pada ayat yang keenam dan ayat yang seterusnya insya-Allah. Baik. Okey. Tempoh hari kita ada bincang sedikit daripada bahagian ayat yang kelima, iaitu berkenaan dengan kafur. Ya, kafur iaitu di antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan sebagai ganjaran teristimewa yang Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga itu. Di antaranya adalah Allah menganugerahkan mata air. Dalam sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi, yang mana baginda menyatakan arba'u uyunin fil jannah. Ada 4 jenis mata air yang berada di dalam syurga. Ainani tajriyani min tahtal arsy. Yang pertama, mata air yang mengalir daripada bawah arasy. Wal ukhra az-zanjabil. Yang kedua adalah mata air daripada zanjabil. Zanjabil, ya. Ini kita belum bincangkan lagi. Kemudian yang ketiganya disebutkan wal ukhra at-tasnim. Yang ketiganya namanya tasnim. Ini pun kita tak masuk lagi. Dan yang keempatnya disebutkan sebagai kafur. Kafur. Jadi kafur ini salah satu daripada mata air yang mengalir di dalam syurga. Nama mata air itu adalah kafur. Jadi kafur ni kita dah bincang pada minggu lepas. Ada 2 maksud lah. Yang pertama, kafur ini adalah sejenis bahan yang dimasukkan ke dalam minuman ahli syurga untuk menjadikan minuman mereka sejuk dan dingin. Itu yang pertama. Supaya minuman mereka jadi sejuk, minuman mereka jadi wangi, minuman mereka berperisa, dan dalam masa yang sama, kafur ni juga merujuk kepada salah satu nama bagi mata air yang ada di dalam syurga. Yang ada di dalam syurga. Okey. Baik, sekarang kita masuk perkara yang ketiga. Perkara yang ketiga, antara pengajaran yang boleh kita ambil tadabbur kita daripada ayat yang kelima ini, setelah kita bincang sifat golongan abrar, iaitu antara salah satu daripada manfaat dan pengajaran daripada ayat yang kelima adalah kelebihan bersedekah dengan memberi minum dan menyediakan tempat minum ataupun tempat
memanfaatkan bekalan air. Kerana dalam ayat yang kelima ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan di antara salah satu nikmat yang Allah anugerahkan kepada golongan abrar adalah Allah memberi mereka minum air. Yashrabun. Ini Allah memberikan mereka minum. Dan minuman yang Allah beri kepada mereka itu minuman yang bercampur dengan air yang sejuk dan didinginkan. Kerana sebahagian ulama tafsir ketika menghuraikan kenapakah Allah memberikan minum yang dingin kepada golongan abrar, kerana golongan ini ketika di dunia dahulu mereka memberi minum kepada orang yang dahaga. Mereka memberi minum kepada orang yang dalam kehausan. Mereka menyediakan bekalan minum dan juga tempat untuk manusia mendapatkan minuman, mendapatkan manfaat air ketika mana di dunia dahulu. Maka disebabkan kerana berdasarkan beberapa tafsiran itu, maka antara i'tibar dan pengajaran, penghayatan yang boleh kita ambil tentang keperluan untuk kita bersedekah dengan memberi minum atau menyediakan bekal minuman atau menyediakan tempat untuk manusia mengambil manfaat daripada kegunaan air. Sekejap ya, ini cat. Mana dia punya pula? Okey. Ini berdasarkan kepada ada satu riwayat hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Ibn Abi Shaybah dalam musannafnya dengan sanad yang hasan mengatakan a'zamu sadaqatin saqyul ma' indallah. Yang bermaksud sebaik-baik sedekah di sisi Allah Ta'ala itu adalah memberi air. Memberi air. Sebagai riwayat yang lain yang diriwayatkan daripada Ahmad dalam musnadnya menyatakan afdalus sadaqati ajran saqyu alma. Sebaik-baik kelebihan sedekah yang besar ganjarannya adalah dengan memberi minum kepada orang yang dahaga. Disebabkan kerana itu ada di sana hadis Bukhari dan Muslim yang mana Nabi SAW memberikan ancaman kepada mereka yang ada lebihan dan bekalan air tetapi mereka tidak memberi minum kepada orang-orang yang dahaga atau dalam kehausan atau menyekat penggunaan air kepada orang yang memerlukan. Ini juga disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baginda menyatakan di antara golongan yang la yanzurullah wa la yukallimuhum wa lahum adzabun alim, Allah tak bercakap dengan dia, Allah tidak memandang ke arahnya dan Allah Ta'ala akan menyiksanya dengan azab yang pedih. Salah seorang daripada mereka adalah man kana lahu fadlun minal ma' thumma yamna'uhu illa ayyatakallafallahu biyaumal qiyamah. Iaitu orang yang memiliki air dan bekalannya lalu apabila dia diminta oleh orang lain untuk minum daripada bekalan airnya atau mendapatkan lebihan daripada manfaatnya lalu ia menghalangnya, melainkan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberatkan ke atasnya atas apa yang ia halang ke atas hak orang lain ataupun keperluan orang lain itu. Maknanya Allah akan memberatkan, maknanya Allah juga akan menghalanginya daripada mendapat beberapa manfaat, ganjaran, kelebihan, kurniaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Maka di sini menunjukkan pada kita betapa besarnya pahala memberi minum kepada makhluk Allah yang dalam dahaga sekalipun ia hayawan. Berdasarkan hadis Bukhari yang menyebutkan seorang wanita pelacur yang telah memberi minum kepada seekor anjing yang dalam keadaan sara, iaitu yang dahaga sehingga lidahnya menjilat tanah yang tertumpah padanya sisa air, hingga Allah mengampunkan dosa zinanya itu dan menjadikan asbab untuk dia bertaubat kepada Allah, dan kemudian Allah masukkan ia ke dalam syurga hanya dengan beberapa jur'ah, beberapa tegukan air yang telah dia berikan kepada haiwan yang bernama anjing. Sekalipun haiwan anjing ini diketahui kenajisannya bagi setengah mazhab, ya, namun dengan memberi minum kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala itu sudah cukup dengan kelebihannya untuk menjadi asbab seorang wanita pelacur itu diampunkan dosanya oleh Allah dan Allah memberikan petunjuk kepadanya. Yang kedua, keutamaan kita mengalirkan air. Artinya kita memberikan ruang supaya orang lain dapat juga menikmati air. Kalau kita ada lebih, kita share. Ataupun kita tolong buat laluan air untuk orang lain juga dapat mengambil manfaat daripadanya. Dan yang seumpamanya. Ini berdasarkan kepada perintah Nabi SAW kepada salah seorang sahabat ketika bertelagahnya di antara seorang sahabat iaitu Abdullah bin Zubair dengan seorang lagi daripada sahabat Ansar yang bernama Muhammad ibn Maslamah. Bila mereka ini berjiran, kemudian salah seorang mereka mengambil air daripada mata air, dialirkan ke kebunnya. Jadi bila ada saudaranya nak mengambil mata air yang sama, nak dialirkan ke kebunnya yang bersebelahan, yang lebih jauh bersebelahan dengan kebun saudaranya, tetapi tidak ada laluan, melainkan dia kena buat laluan daripada tempat yang sama yang dimiliki oleh pemilik kebun yang pertama, Abdullah bin Zubair. Jadi setelah itu Nabi SAW memerintahkan supaya diberikan laluan juga kepada jiran tetangganya untuk mendapatkan manfaat air daripada mata air yang berhampiran dengan kebunnya. Dan di antara kelebihan mengalirkan air ini, antara yang Nabi sebut adalah dalam hadis Nabi, sab'atun tajri bihi a'maluhunna wa hum fi quburihim. Ada 7 amalan yang akan pahalanya sentiasa mengalir sedangkan tuannya itu berada di dalam kubur. Salah satu daripadanya yang Nabi sebut ma ajra an-nahar, iaitu orang yang mengalirkan air sungai atau orang yang mengalirkan apa-apa manfaat dan bekal air, yang tolong supplykan, yang tolong hantarkan, yang tolong sediakan, yang tolong kirimkan, apa sajalah untuk orang lain mendapat manfaat daripada penggunaan air, maka ini adalah merupakan satu pahala jariah, satu pahala jariah yang amat besar manfaatnya. Itu orang yang mengalirkan atau orang yang menyediakan. Kerana sebaik-baik bekalan sedekah itu adalah menyediakan tempat bekalan air. Seperti mana ada satu hadis lagi daripada riwayat Muslim, ada seorang sahabat apabila dia pulang daripada misi peperangan, dia bertanya pada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku telah bernazar untuk berbakti kepada ibuku, tetapi ibuku telah meninggal dunia sebelum sempat aku berbakti kepadanya. Maka apakah amalan yang terbaik yang boleh aku lakukan kepadanya untuk berbakti kepadanya?" Maka lantas Rasulullah SAW menyarankan kepadanya untuk melakukan sedekah saqiyul ma, iaitu menyediakan bekal air atau bekalan air yang disedekahkan atas nama ibunya.
Jadi sahabat tadi pun buat. Ini menunjukkan menyedekahkan bekalan air ini antara sedekah yang terbaik. Okey. Kemudian kita pergi kepada ayat yang ke-6. Firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ainan yashrabu biha ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Allah menjelaskan tentang kafur tadi ya. Apakah itu kafur? Ainan, iaitu sebuah mata air yang berada di dalam syurga, yang diberi minum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat kepada perintah Allah. Mereka yang ahli syurga boleh mengalirkan mata air kafur ini di tempat-tempat tinggal mereka di dalam syurga itu dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuan dan keinginannya. Baik, ayat ke-6, Allah masih lagi menyambung kepada kita tentang beberapa kurniaan nikmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dimasukkan ke dalam syurga. Ini golongan abrar. Antara nikmat yang Allah sediakan kepada mereka iaitu adalah nikmat mereka diberi minum mata air kafur. Dan kelebihan mata air kafur ini yang disebut oleh Allah Ta'ala boleh dinikmati dan diminum oleh ahli syurga di mana-mana sahaja mereka berada. Apabila mereka menginginkan air atau ketika mana mereka dahagakan air, bila mereka menginginkannya, maka mereka boleh memancarkan, mereka boleh mengeluarkan mata air kafur ini di mana saja tempat mereka berada tanpa mereka berada dalam kesulitan atau kepayahan. Dan mengikut kemahuan mereka, berapa banyak mereka nak minum, berapa bekas, berapa gelas, dan daripada mana ia keluar air itu, di mana saja yang diinginkan, maka mata air kafur ini akan terpancar keluar dan ia akan dinikmati oleh ahli syurga dengan penuh kenikmatan dan dengan penuh keistirahatan dan kemudahan tanpa mereka merasa penat dan lelah walaupun sedikit. Tidak ada kepenatan kepada mereka walaupun sedikit, melainkan mereka mudah untuk mendapatkan seluruh nikmat-nikmat itu tanpa perlu usaha yang keras, tanpa perlu usaha yang banyak. Ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala janjikan kepada hamba-hambanya yang beriman. Antara janji Allah yang pertama, Allah sediakan bagi mereka mata air. Mata air. Kenapa Allah sebut antara banyak-banyak nikmat syurga, kenapa Allah sebut mata air? Allah sebut ain tentang mata air atau perigi atau telaga yang keluar daripada dalam syurga. Kata para ulama seperti kata kalam Al-Imam Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, beliau menyatakan kerana mata air ini menggambarkan kepada kita tentang dua perkara. Kenapa Allah perlu sebut antara nikmat dalam syurga tu mata air? Sedangkan kalau kita tengok mata air ni tidaklah bagi pandangan kita di dunia bukanlah satu benda yang terlalu nikmat. Tapi di sini perbandingannya di syurga, kenapa Allah Ta'ala sebut mata air? Yang pertama adalah untuk menggambarkan kepada kita tentang nikmat yang dikehendaki bagi ahli syurga
ketika sejurus mereka masuk ke dalam syurga itu, nikmat yang paling dikendaki oleh mereka adalah menikmati air. Menikmati air. Kenapa? Disebabkan kerana kesulitan, ujian, musibah, panas terik dan juga kesulitan yang kebanyakan manusia merasainya ketika berada di alam mahsyar. Ketakutan, kegelisahan yang mereka hadapi menyebabkan mereka dahaga. Sebab tu kita kalau kita dah duduk dalam keadaan takut, kalau kita duduk dalam keadaan emosi bimbang, kalau kita duduk dalam keadaan yang gundah gulana, biasanya tekak kita akan kering. Dan kita akan menjadi cepat dahaga. Maka disebabkan kerana itu, kita baca dalam kebanyakan ayat Al-Quran, Allah Ta'ala akan memulakan antara nikmat yang terawal yang Allah berikan nikmati kepada ahli syurga itu adalah nikmat minuman. Kerana apa yang lebih diperlukan oleh ahli syurga di ketika itu adalah minuman yang dapat menghilangkan kehausan mereka selama-lamanya dan mereka tidak akan mengecapi kehausan sesudah daripada itu, melainkan hanya yang mereka merasainya adalah kenikmatan demi kenikmatan daripada minuman yang berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama sebab kenapa dia diberi nikmat mata air dan minuman dahulu. Yang kedua, kenapakah disebutkan akan minuman dan mata air dahulu? Kerana dia ingin melambangkan kepada ahli syurga bahawasanya mata air ini menggambarkan keindahan, menggambarkan ketenangan. Kerana biasanya tempat yang mengalir padanya mata air, dia adalah satu tempat yang menenangkan, dia satu tempat yang restful, dan dia satu tempat yang penuh dengan keamanan, ya, dan juga kebaikan dan keberkatan. Maka disebabkan kerana itu Allah Ta'ala nak memberitahu kepada orang beriman, mereka bukan sekadar dapat menikmati kelazatan air itu, tetapi juga mereka di samping itu dapat menikmati akan yang disebutkan sebagai ketenangan, keindahan, suasana berada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Mana mereka dapat dua kepuasan. Kepuasan menikmati airnya, yang kedua adalah kepuasan berada di sekitar tempat di mana mata air itu keluar untuk mereka menikmatinya. So mereka dapat kelazatan dan mereka mendapatkan ketenangan yang mutlak di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, sekarang ni kita nak tengok pengajaran yang pertama yang boleh kita ambil daripada ayat yang ke-6. Yang pertama sekali, ayat ini Allah menceritakan kepada kita tentang beberapa jenis kenikmatan mata air yang terbit daripada tanah yang berada di dalam syurga. Ada beberapa jenis mata air yang Allah ceritakan di dalam Quran, yang mana mata air ini ia terpancar keluar daripada kebun-kebun syurga ataupun daripada tanah-tanah daripada syurga. Yang mana kita mengetahui tanah daripada syurga ni tanah yang tidak sama dengan tanah di bumi ini. Dan dalam hadis Nabi kata tanahnya berbau al-misk, berbau kasturi, dan tanahnya itu daripada pasir-pasirnya daripada mutiara-mutiara dan permata-permata yang indah. Ini menggambarkan kepada kita tentang kenikmatan mata air daripada tanah di dalam syurga. Mengikut Al-Quranul Karim, semua jenis nama mata air yang ada di dalam syurga ini ada 7.
Ada 7 jenis. Jadi ada 7 jenis mata air yang terbit daripada kebun syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama nama dia tasnim. Ini kita boleh tengok dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berfirman wa mizajuhu min tasnim ainan yashrabu bihal muqarrabun. Apakah itu tasnim? Tasnim kata para ulama adalah satu mata air yang mengalir daripada bawah arasy Allah. Arasy ini tempat yang paling tinggi sekali. Dalam syurga dia adalah tempat yang paling tinggi. Betul-betul di bawah arasy Allah Ta'ala tu mengalirnya mata air tasnim. Yang lebih hebat lagi, kata para ulama, mata air tasnim ini dia mengalir melalui udara. Maknanya dia tidak jatuh. Biasanya kita tengok air, kalau kita lemparkan dia kerana ada graviti sebab air berat, dia akan jatuh. Ini air itu cuba kita bayang, dia mengalir dalam keadaan tidak ada tempat mengalir yang menahan dia, tapi dia terpancar keluar dalam keadaan seperti dia berenang di udara. Air itu seolah-olahnya berenang dan mengalir di udara tanpa ada sesuatu yang menahannya daripada jatuh ketika dia mengalir di udara. Subhanallah, sangat ajaib. Sebab tu syurga ni satu tempat yang tak pernah sesuatu yang terjadi dekat dunia ini yang pernah dilihat dan disaksikan oleh manusia. Melainkan ianya wujud di ketika mana manusia itu dikembalikan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi yang pertama adalah tasnim. Mata air yang pertama adalah tasnim. Ini adalah khusus kata para ulama merujuk kepada kalangan golongan-golongan yang dapat tasnim ni adalah golongan-golongan al-muqarrabun, golongan-golongan as-sabiqun. Kerana mereka adalah golongan-golongan yang terawal dan mereka adalah golongan-golongan yang teratas. Ya. Baik, yang kedua, mata air yang ada namanya kafur. Kafur ni tadi ayat yang kita dah bacakan sebelum daripada ini ayat yang kelima. Kana mizajuha kafura. Apa itu kafur? Sejenis mata air yang terbit dan keluar daripada mana-mana sahaja yang dikehendaki oleh ahli syurga itu. Ini pun ajaib juga. Mata air kafur ni dia bukan sekadar sejuk dan dia sejuk yang tidak memudaratkan tekak kita, maknanya terlalu sejuk sampai kita nak minum pun kita terbatuk-batuk, dan nak kata dia terlalu panas sangat pun tidak, tetapi nak menggambarkan bagaimana minuman mata air kafur ini adalah minuman yang bersifat sederhana, tidak terlalu panas dan tidak terlalu sejuk yang boleh memudaratkan. Sebaliknya dia adalah minuman yang sederhana sejuknya, kemudian dia boleh terbit dan keluar terpancar di mana-mana sahaja tempat yang dikehendaki oleh ahli syurga tadi. Inilah satu benda yang sangat ajaib, tidak ada satu teknologi yang mampu bergerak sampai kepada tahap ini. Contohnya, dalam tafsir sebut, katakanlah seseorang tu duduk di kerusinya, tiba-tiba dia dahagakan air, maka mata air kafur ni akan terpancar keluar daripada sofa kerusinya, lalu dia boleh dapat minum air kafur itu tanpa ada sebarang kepenatan, tanpa ada sebarang kesulitan, yang melainkan air itu sendiri akan diperintahkan oleh Allah untuk memudahkan kehidupan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik.
Ini antara kelebihan kepada mata air Kafur. Yang ketiga disebutkan sebagai mata air Salsabil. Mata air Salsabil. Apakah itu Salsabil? Iaitu mata air yang terbit, yang keluar daripada syurga Adnin. Dan mata air Salsabil ini diambil daripada perkataan Salsala. Salsala maknanya mata air yang sentiasa mengalir dan dia tidak pernah terputus. Dia sentiasa mengalir dan dia tidak pernah terputus. Dia tak pernah terputus, ya. Dia pada perkataan sabil. Sabil dalam bahasa Arab maknanya jalan. Jadi merujuk kepada mata air ini sentiasa mengikut laluan jalannya dan dia mata air yang keluar daripada syurga Adnin, kata ulama, dan dia masuk ke dalam semua laluan-laluan pintu syurga yang lain untuk dinikmati oleh ahli syurga. Yang mana kenapa namanya Salsabil? Disebabkan kerana dia sentiasa mengalir dan dia akan mengalir pergi kepada menghampiri tuan-tuannya yang berkehendak kepadanya. Macam contoh kalau ahli syurga tu nak minum Salsabil tu akan mengalir menghampirinya, dia tinggal cedok dan dia minum. Punya begitu canggihnya Allah menciptakan alam syurga ni. Kita tak payah order pun. Tak payah pakai waiter, tak payahlah aneh ini order tarik apa semua. Tak payah kita nak susah-susah. Kita berhajat saja, mata air Salsabil itu akan mengalir menghampiri kita dan kita boleh mencedoknya. Ada setengah kata dia sudah tersiap tercedok. Ada setengah kata wildan yang menuangkan air untuk kita minum dan kita hanya tinggal minum saja. Ini yang dinamakan sebagai mata air Salsabil. Cuma ulama mengatakan mata air Salsabil ini dia daripada jenis arak juga. Salah satu daripada jenis arak yang ada di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat namanya Zanjabil. Apa makna Zanjabil? Iaitu satu mata air yang dicampur dengan rasa kedinginan dan berangin. Macam min. Kita pernah makan kan benda yang min. Kita rasa berangin dan kita rasa sejuk di dalam mulut kita. Ya. Maka itu juga termasuk daripada Zanjabil. Okey. Jadi antara mata air yang berada dalam syurga namanya Zanjabil, iaitu mata air yang dingin dan berangin dan beraroma dan dia dinikmati oleh orang-orang yang berada di dalam semua lapisan syurga Allah Ta'ala. Yang kelima namanya Jariyah. Itu semua ada dalam Al-Quran dalam Quran, ya. Yang mana Allah Ta'ala sebut fiha tusamma salsabila. Kemudian ada juga ayat Quran yang menyebutkan tentang Zanjabila dan surah Al-Insan nanti kita akan masuk. Kemudian dalam ayat kelima ni Allah sebut fiha tusqa min ainin disebutkan fiha ainun jariyah dalam surah Al-Ghashiyah. Yang kelima adalah mata air jariyah. Apakah mata air jariyah? Iaitu mata air daripada arak yang sentiasa mengalir pada setiap lapis syurga dan arak itu mengeluarkan pelbagai jenis warna-warnanya. Maknanya mata air itu bukan mata air yang biasa macam air mineral putih itu, tidak. Macam kita ambil air bukit itu, tidak. Tetapi mata air jariyah ini dia boleh menghasilkan pelbagai perisa. Kita nak perisa buah apa dan sebagainya, cuma dia bersifat seperti arak.
cuma dia arak yang tidak memabukkan. Sebab dalam surah Waqiah Allah menyatakan la yusaddauna anha wa la yunzifun. Yang mana Allah SWT menyatakan bahawasanya mereka yang minum air sungai arak itu la yusadda, mereka tidak akan merasa pening, wala yunzifun, dan mereka tidak akan merasa mabuk. Dan yang keenam, antara mata air yang berada di dalam syurga juga namanya mata air tahur. Mata air tahur, yang mana juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang mata air ini. Allah Ta'ala menyatakan bahawasanya minuman yang akan mereka minum di dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu, antara sebelum mereka dimasukkan ke dalam syurga Allah, mereka akan diberi minum minuman daripada air tahur. Seperti mana Allah kata wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan mereka akan diberi minum daripada minuman yang tahur. Apa makna tahur? Tahur ni maknanya bersih dan suci. Maknanya bersih dan suci. Yang mana mata air tahur ini dia akan mengalir daripada bawah pokok-pokok yang berada dalam syurga. Dan orang yang minum minuman mata air tahur ni, bila dia minum saja, jasad dia akan menjadi lebih indah, lebih elok, lebih cantik daripada sebelumnya. Sebab tu sebelum ahli syurga masuk dalam syurga, mereka akan diberi minum minuman tahur ini. Kerana dia minuman yang terbit keluar daripada kebun-kebun syurga, daripada bawah-bawah pepohon dan pokok-pokok yang berada di dalam syurga. Maksudnya pokok itu mengeluarkan padanya mata air yang lazat, yang berperisa. Dan kenapa namanya tahur? Kerana sebelum ahli syurga nak masuk syurga, bila mereka minum minuman tahur ini, Allah jadikan hati mereka bersih. Mereka tak ada sifat hasad dengan ahli syurga. Mereka tak ada sifat benci dengan ahli syurga. Mereka tak ada sifat cemburu dengan ahli syurga. Sebab tu nama dia tahur. Sebab minuman itu membersihkan, mensucikan hati mereka. Sebab tu ahli syurga dalam syurga dia tak akan jealous, dia tak akan hasad, dia tak akan dengki, dia tak akan sombong, kerana dia dapat nikmat syurga yang lebih daripada saudaranya. Dan dia tak akan ada sifat tu. Bahkan Allah akan tukar rupa parasnya, umurnya dalam riwayat hadis menyebutkan umurnya menjadi seperti umur Nabi Isa, 33 tahun. Rupa parasnya menjadi cantik seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Dan kepribadian akhlaknya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketinggian dan besar susuk tubuhnya akan menjadi seperti Nabi Adam alaihissalam, susuk tubuhnya, ya, tingginya akan menjadi seperti Nabi Adam alaihissalam. Dan fizikal tubuh mereka akan menjadi seperti fizikal tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka ini di antara kelebihan minuman tahur yang Allah Ta'ala berikan. Dan yang ketujuh, dinamakan sebagai nadhakhah. Nadhakhah. Nadhakhah ni ada disebut dalam surah Ar-Rahman. Yang Allah Ta'ala sebut, fihi ma'ainani nadhakhatan. Bagi mereka ahli syurga itu adanya satu mata air yang nadhakhah. Maknanya yang terpancar melalui dua jalan. Mata air yang terpancar melalui dua jalan. Dan mata air nadhakhah ini dia mengalir tersembur seperti air hujan. Macam kalau kita keluar kan, kita tengok air hujan turun daripada langit, tapi tanpa lebat yang menyakitkan kita lah. Jadi maknanya mata air nadhakhah ni kalau dalam bahasa kita lah, bahasa mudah dia seperti air pancut.
Kita biasa tengok kan air pancut yang keluar dari tanah, dia naik ke atas. Bila kita duduk bawah tu kita rasa macam kena hujan, kita rasa macam kena percikan air itu. Itu dinamakan nadhakhah. Maknanya dalam syurga ada mata air nadhakhah, yang mana bila kita duduk dalam kebun syurga tu, kita rasa mata air yang meninggi naik, lalu dia tersebar ataupun airnya terpercik pada seluruh tempat yang berada dalam syurga tu. Kita rasa macam kita dibasahi dengan mata air nadhakhah itu. Dan apakah fungsi mata air nadhakhah itu? Dia akan mengalir seperti mana mengalirnya hujan di atas muka bumi ini. Dia akan mengalir seperti turunnya air hujan daripada langit yang mengeluarkan dua bauan, kata ulama tafsirnya. Yang pertama, dia mengeluarkan bauan kasturi. Mata air tu bila terpancut, kita boleh minum langsung daripadanya, seperti air hujan yang turun, kita boleh tadah boleh minum. Dan baunya mengeluarkan bauan wangian seperti kasturi dan juga pohon ambar. Pohon ambar ni macam istilah orang kita, macam kita panggil kayu apa tu? Allahu Akbar. Kayu apa yang wangi tu lupa pula dah. Apa? Gaharu. Gaharu. Payah benar. Sebut gerahu tadi. Gaharu. Ya. Dia umpama kayu itulah. Tapi orang Arab panggil dia kayu ambar. Dia punya bau aroma dia tu wangi. Biasanya air yang wangi ni kita tak lalu minum. Tapi mata air dan syurga tu, bila kita mencium bau dia itu, menyebabkan kita lebih teringin untuk minum. Ini dinamakan mata air nadhakhah. Baik. Pengajaran kedua daripada ayat ke-6 yang kita bacakan ini, Allah menyediakan kepada ahli syurga ada dua jenis bentuk kenikmatan. Pertama, kenapa disebutkan mata air? Kenapa ayat tadi Allah sebut tentang mata air? Kerana kata Imam Al-Alusi, dia hendak menggambarkan kemuncak ketenangan dan kebahagiaan. Kerana itu, ayat tadi Allah bagi tahu bahawasanya ahli syurga yang dapat menikmati mata air tu bukan sekadar mereka dapat merasai kelazatan mata air itu, tapi mereka dapat merasai kemuncak ketenangan dan kebahagiaan. Nak kata dalam syurga tu sambil mereka menikmati minuman yang lazat tu, mereka duduk dalam keadaan tenang, mereka duduk dalam keadaan bahagia, mereka duduk dalam keadaan yang lapangnya kehidupan mereka, fikiran mereka tak ada stres, tak ada tekanan, tak ada depression, tak ada, semuanya aman damai. Jadi sebab itu antara ada dua nikmat Allah yang terbesar yang Allah bagi pada ahli syurga ni sebenarnya. Yang pertama, nikmat ketenangan dan kebahagiaan. Dekat dunia ni, kalau kita bahagia pun, ada masa kita tak bahagia. Kan? Betul tak? Takkan tiap-tiap hari kita bahagia. Ada masa kita rasa kita bahagia dengan keluarga kita, ada masa kita gaduh dengan dia. Hilanglah bahagia itu sekejap. Kemudian nanti datang balik. Jadi maknanya hakikat dunia ni bahagia tu datang dan pergi. Ya, dia datang dan dia pergi, dan boleh dia datang balik, boleh juga dia tak datang balik. Itu hakikat dunia. Ya. Tetapi hakikat akhirat dalam syurga, ketenangan dia itu adalah ketenangan yang absolut, kemuncak. Dia bila datang, dia tak akan pergi, bahkan dia bertambah, Dan ketenangan itu tercipta kerana tiga benda yang ada dalam syurga. Pertama, keindahannya. Keindahan. Kita pergi kat mana-mana pun, dalam bahagian pelusuk dalam syurga, semuanya indah. Semuanya indah. Sebab itulah Nabi sebut dalam hadis, ma la ainun ra'at
mata tak pernah tengok keindahan itu. Wala udhunun sami'at, telinga tak pernah dengar bunyi keindahan dan ketenangan. Maknanya dalam syurga ni kita jangan ingat dia sunyi, sepi, just kita tengok pemandangan cantik tapi sunyi sepi. Tak. Sebab antara yang memberikan ketenangan tu, tengok, ketenangan pendengaran dan ucapan. Maknanya kita duduk dalam syurga tu, kita boleh dengar bunyi apa ni kita panggil bunyi muzik ataupun bunyi suara yang indah, yang menenangkan, yang mententeramkan. Tak semesti masuk bunyi muzik tu bukanlah melodi lah. Masuk muzik tu bukan maksud saya orang main gitar, tak ya. Maknanya kita dengar bunyi cicipan burung yang ada dalam syurga tu, nyanyian burung tu, ataupun bunyi pokok, bunyi benda yang bunyi hamba Allah yang berzikir, ya, bunyi desiran laluan air. Benda-benda ini semua, melodi-melodi ini sangat mententeramkan. Sebab tu kalau kita tengah stres, kalau kita ada satu kajian ni saya baca daripada Jepun. Di Jepun mereka ada buat satu kajian. Sekarang ni kalau kita tengok kereta-kereta yang canggih, teknologi kereta yang canggih yang mahal-mahal lah. Mereka ada sekarang Jepun tengah usaha ke arah itu, nak masukkan dalam kenderaan mereka, sebab kerana terlalu banyak manusia hidup dalam tekanan kerja yang stres, banyak kes bunuh diri. Jadi mereka cuba nak masukkan dalam sistem audio, iaitu satu melodi yang bunyi yang diorang cuba cari, yang bila orang stres dengar, dia akan mententeramkan jiwa dia, ya, mententeramkan fikiran dia. Jadi kenikmatan seperti ini, bahkan kalau kita nak bandingkan syurga, syurga lebih luar biasa lah. So Allah kata dalam Quran surah Waqiah, la yasma'una fiha laghwan wala ta'thima illa qilan salaman salama. Dalam syurga itu mereka tak akan mendengar benda yang lara, melalaikan, dan tak akan dengar benda yang berdosa. Bahkan mereka akan mendengar perkataan-perkataan salaman salama, maksudnya perkataan yang menenangkan, perkataan yang mensejahterakan. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi juga ada bersabda, dalam syurga antara kemuncak ketenangan dan ketenteraman itu daripada pendengaran yang kita akan dengar selain daripada pemandangan yang indah, adalah nyanyian-nyanyian bidadari. Itu disebut dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Daud, baginda mengatakan, sesungguhnya bagi ahli syurga itu, wa inna lakum min ashabil jannati la tughniyani haurul ain bihima. Sesungguhnya bagi setiap penghuni ahli syurga itu akan dikirimkan bagi mereka bidadari-bidadari yang selalu menyanyikan lagu kepada mereka. Ghina ni lagu. Suatu kat dunia ni Allah tak bagi kita dengar lagu lebih-lebih sangat, sebab nanti kita lalai daripada perintah Allah. Tapi bila kita dah masuk syurga, kita dah tak kena buat apa-apa perintah Allah. Allah bagi kita nyanyian, irama, melodi, lagu, lirik lagu yang dinyanyi oleh para bidadari. Tak tahulah lirik apa, saya tak tahulah. Ya, yang mereka akan menyanyikan kepada para penghuni syurga. Cuba kita nanti malam nanti sebelum suami kita tidur, kan, dia kata, abang saya nak nyanyilah, nak bagi abang senang tidur dan juga abang tenang untuk rehat dan setelah penat lelah bekerja. Saya dengar ustaz kata ahli syurga, bidadari dia akan nyanyi dekat penghuni dia, jadi saya pun nak nyanyilah. Kita pun nyanyi, elok kita nyanyi, suami kita bertambah stres, hilang ketenangan dia, kesabaran dia hilang, jadi dia pun tak dapat tidur terus. Ya, tu nak ceritakan bahawasanya kemuncak ketenangan dan kebahagiaan.
Kemudian antara kemuncak ketenangan dan ketenteraman dan kebahagiaan itu adalah keamanan dan istirahat. Ahli syurga bila duduk dalam syurga, mereka tak perlu berpenat-penat, mereka tak perlu mengeluarkan keringat, bersusah payah, tak ada. Semuanya Allah akan sediakan untuk mereka, semuanya akan dilayan daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Mereka tak perlu berpenat lelah, mereka tak perlu bersusah payah, mereka akan dilayan mengikut lintasan hati dan fikiran mereka dan mengikut hajat yang mereka pohon kepada Allah. Boleh tengok dalam surah Yunus, doa ni selalu kita baca sebahagiannya sebelum dia menutupi doa. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ini ada disebut dalam surah Yunus. Ulama tafsir mengatakan ayat ini diucapkan oleh ahli syurga apabila mereka berhajat kepada sesuatu nikmat dalam syurga. Iaitu mereka cakap apa? Bila ahli syurga ada sesuatu hajat yang mereka inginkan, mereka akan cakap Subhanakallah. Mereka akan cakap ucapan itu. Kemudian malaikat akan balas wa tahiyyatuhum fiha salam. Malaikat akan jawab salam sejahtera kepada kamu wahai penghuni syurga. Maknanya bila mereka minta sesuatu yang mereka hajat, malaikat terus jawab sejahtera kepada kamu, tak perlu penat-penat, istirahat, duduk dalam keadaan yang aman. Kenapa? Kerana nikmat itu akan datang sendiri kepada mereka, dan bila nikmat itu sudah tersedia di hadapan ahli syurga itu, apa mereka jawab? Wa akhiru da'wahum. Perkataan ucapan mereka yang terakhir bila mereka tengok apa yang mereka hajat tu terus mereka dapat tanpa delay, tanpa tertangguh, mereka cakap alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Tuhan sekalian alam, sebab nikmat itu telah pun ada tersedia di hadapan mereka tanpa mereka berada dalam keadaan kesusahan dan kepayahan. Ya, baik. Yang kedua, nikmat yang Allah sediakan bagi mereka, nikmat kelazatan dan keseronokan. Ini nikmat jasmani mereka, jasad mereka. Tadi nikmat emosi dan rohani mereka. Ini nikmat yang kedua yang kemuncak Allah anugerahkan pada ahli syurga. Daripada makanan dan minuman yang lazat, daripada perhiasan dan kecantikan. Allah bagi ahli syurga ni setiap hari bertambah hiasannya dan kecantikannya bertambah. Kita kat dunia ni makin lama makin cantik ke makin hilang cantik? Makin hilang lah. Kalau tak percaya tengoklah gambar masa muda-muda dulu. Kalau kita buka gambar profil muda ni tak cik ni. Gambar profil muda-muda ni semua tak cik ni. Ya, kalau nak tahu gambar kita, kena tengok gambar yang sekarang. Sebab kadang-kadang kita buat gambar kat profil WhatsApp, kan? Profil Facebook, kan? Profil Zoom, Google Meet, kita buat yang muda-muda. Maknanya nak katakan bahawasanya hakikat dunia, kecantikan kita makin hilang. Ya, makin hilang. Tapi dalam syurga Allah ada dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Hadis yang sahih. Setiap hari Jumaat, ahli syurga ini mereka akan pergi ke pasar. Mereka pergi ke mana? Pergi shopping mall. Sebab tu janganlah bimbang ibu-ibu sekalian. Dalam syurga pun boleh bershopping. Jangan ingat shopping dekat Paradigm Mall, IOI, Putrajaya, kan? Maknanya dalam syurga pun Allah sediakan tempat untuk kita membeli belah. Tapi apa dijual tu wallahualam, dia bukan ada beli pun, ambil free je lah. Maksudnya tempat tu menyediakan semua nikmat, kita datang ambil je, tak payah bayar. Nikmat apakah lagi yang manusia dustakan? Dunia ni kita nak beli kecantikan ke perhiasan, kita kena bayar. Tak bayar, tak cantik lah kita. Tapi di akhirat kita pergi
ambil secara percuma sebanyak-banyaknya, sehingga dalam hadis itu Nabi kata bila seseorang tu pergi ke pasar, bila dia balik daripada pasar, ahlinya apa maknanya, pasangan dia tengok dia lebih cantik dan lebih kacak daripada sebelumnya. Masya Allah. Agak-agak ibu-ibu sekalian, kita kalau sebelum pergi pasar, pasar apa kita panggil? Pasar basah lah kan. Sebelum kita pergi pasar tani, dengan kita lepas balik daripada pasar, mana cantik lagi? Of course lah sebelum pergi lagi elok. Sebab balik tu dah bau ikan, dah bau daging, dah bau sayur. Ya, apa pasal kita pergi beli barang. Dia tak sama. Kemudian keinginan dan kepuasan. Allah Ta'ala jadikan antara nikmat yang kemuncak bagi ahli syurga itu, Allah bagi kepada mereka keinginan. Apa yang mereka inginkan, yang terlintas fikiran, hati, semua dapat. Bayangkan dalam hidup kita ni, pernah tak apa yang kita ingin itu semua kita dapat? Mustahil. Kerana dunia, apa yang kita ingin belum tentu kita dapat. Ya, tak semua apa yang kita cita-citakan, yang kita inginkan, kita akan dapat. Ada yang banyak yang kita dapat, ada yang Allah bagi juga, ada yang Allah tak bagi. Tapi yang satu lagi kehebatannya kepuasan. Kerana dalam dunia kita tak puas dengan nikmat yang kita kecapi. Tapi dekat akhirat kita akan dapat merasai kepuasan itu. Ya, semua benda nikmat yang kita nikmati, sikit atau banyak, kita akan merasa kecukupan dan kepuasan yang tidak terputus-putus. Dan yang terakhir, rahsia kemahuan dan kehendak. Apa maksud rahsia kemahuan dan kehendak? Maknanya, rahsia kat sini ni, adanya kemahuan dan kehendak kita yang belum kita terfikir untuk memperolehinya ketika di dunia, melainkan kita akan memperolehinya ketika kita berada di dalam syurga Allah semata-mata. Ini yang Nabi sebut wala khatara ala qalbi bashar. Kepuasan yang kita akan dapat dalam syurga ni, benda yang tak pernah terlintas, tak pernah kita tahu, tak pernah kita terfikir yang nikmat seperti itu wujud. Kita tak tahu pun yang nikmat seperti itu ada. Nikmat seperti itu wujud. Sebab masa kita hidup kat dunia ni, kita dah nampak macam-macam nikmat dah. Kita dah tengok macam-macam nikmat. Kita dah pernah dengar macam-macam nikmat. Kita dah boleh bayangkan macam-macam nikmat. Tapi dalam syurga ada rahsia lagi yang Allah sembunyikan. Yang ketika kita duduk dalam syurga saja, baru kita dapat terlintas nak nikmat itu, yang sebelum tu kat dunia kita tak pernah dapat menggambarkannya atau kita berkehendak dan berhajatkan akannya. Inilah kenikmatan yang amat ajaib, yang luar biasa, nikmat yang belum wujud dan Allah akan wujudkannya, dan kemudian baru keinginan kita tercipta setelah mana kita melihat nikmat itu ada di hadapan kita di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir sebagai penutup, kita ambil perkara yang ketiga, pengajaran daripada ayat yang ke-6 ini. Oleh kerana ayat ke-6 ni Allah cerita tentang minuman mata air yang diberi kepada ahli syurga adalah minuman yashrabun. Apa makna yashrabun? Fi'il mudhari' yang memberi maksud ahli syurga tu sentiasa dapat minum minuman dalam syurga. Yashrabun, selalu dapat. Anytime, di mana saja, everywhere dia nak, dia akan terus dapat. Tak tertangguh, berterus-terusan, tidak terputus. Dan Allah kata yufajjirunaha tafjira, mata air tu boleh terpancar di mana saja. Contoh macam sekarang ni saya duduk atas kerusi. Saya nak minum air, mata air tu boleh keluar daripada kerusi. Contohnya lah nak bagi faham. Dia boleh keluar daripada meja, dia boleh keluar daripada mana-mana tempat yang ahli syurga itu duduk. Tanpa perlu ahli syurga tu pergi ke tempat mata air itu, kat mana tempat terpancarnya, tak perlu pergi. Mata air itu sendiri akan terbit, terpancar, dan kita akan dapat menikmatinya. Berapa kadar yang kita nak, berapa banyak yang kita nak, kita akan dapat mengecapinya tanpa membasahi baju kita,
dan mengotorinya. Ini menunjukkan tentang kehebatan ganjaran yang Allah bagi, yang tak terputus-putus. Jadi sebab tu bila Allah mudahkan air, mata air ini terpancar di mana-mana saja, sebab Allah tak nak menyusahkan ahli syurga tadi. So ada dua nikmat Allah bagi tahu dekat ayat yang ke-6 ni. Satu, minuman yang sentiasa mengalir berterusan. Dua, mata air itu terpancar di mana saja untuk memudahkan ahli syurga mengambil. So ada dua pengajaran kat sini. Sebab tu saya letakkan pada perkara ketiga, kepentingan untuk kita istiqamah dan berterusan dalam beramal. Ya, kerana nikmat syurga itu sentiasa berterusan dan mengalir. Jadi Allah ganjarkan kepada golongan abrar kerana suatu dekat dunia amalan mereka tu sentiasa mereka istiqamahkan, selalu terus menerus. Lepas mereka mati meninggal dunia pun amalan mereka masih mengalir. So bila mereka balik di hari akhirat, mereka akan dapat mencapai nikmat yang lebih baik atau Allah ganjarkan seperti mana yang telah mereka lakukan. Kemudian Allah tak nak susahkan mereka, mata air itu boleh terpancar di mana-mana sahaja. Di sini menunjukkan pada kita tentang kepentingan untuk kita memudahkan urusan dan kesulitan orang. Jangan suka memayahkan orang. Jangan suka menyulitkan orang. Tapi hendaklah kita mempermudahkan urusan, melapangkan kesulitan. Seperti mana yang Nabi SAW sebut, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Sesiapa yang melapangkan dan memudahkan, man yassara ala mu'sirin aisarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan urusan orang yang payah, Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Siapa yang melapangkan kesulitan orang di dunia, Allah akan melapangkan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Jadi antara nikmat yang Allah Ta'ala berikan, ganjaran yang setimpal dengan apa yang golongan abrar ni buat kat dunia dulu, melapangkan orang, menghilangkan kesulitan orang, memudahkan kepayahan orang. So Allah Ta'ala bagi kepadanya nikmat yang mudah, yang memudahkannya untuk dia mendapatkannya ketika dia berada dalam kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Okey, baik. Wallahu alam, kita berhenti sekadar itu. Untuk petang ini insya-Allah kita akan sambung pada ayat yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih.